Apa yang istimewa tentang baju ini ialah kita nak bagi kepada pembaca kita atau pembaca penonton, Tonton. pendengar kita yang bertuah lah. Ya, Kan? ya. Dan mudah je nak dapat baju ni. Kita ada 3 baju yang akan kita bagikan kepada penonton kita. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah buku. Bersama-sama- Sedondon. Sedondon buku untuk manusia. Tapi kita akan ceritakan kejap lagi. Okey, silakan. Bersama-sama lagi kita bersama Azan Safa, Mak Koi, Iskandar Kamil dan juga Nisa yang berada di belakang. Di dalam siri Menjadi Malaysia. Dah masuk episod ke-17 dan kita akan menyambung perbincangan selepas daripada Funan. Tak silap aku berakhir pada minggu lepas. Dan sebelum daripada kita meneruskan perbincangan kita, sebagaimana biasa kita membincangkan tentang buku pilihan minggu ini. Dan buku ini adalah berkaitan dengan makam-makam Islam lama di maritim Asia Tenggara. Buku ini, kalau aku boleh baca blurb sikit kau buku ini memperkenalkan sejumlah hasil penyelidikan tentang makam-makam Islam zaman silam yang telah dijalankan di maritim Asia Tenggara selama 20 tahun terakhir kebelakangan ini, yang kebanyakannya telah diterbitkan dalam bahasa Perancis. Menarik kan, sebab ada dia punya illustration lah. Yeah. Ada ilustrasi dan pengkajian tentang apa ni. Yang ini kira macam epigrafi jugalah. Sebab dia ada macam ukiran-ukiran dekat benda yang keras, batu. Ni antara tajuk-tajuk yang ada dalam buku ni kau Beberapa batu Aceh istimewa di Malaysia, cadangan baru klasifikasi batu Aceh di Semenanjung Malaysia, makam Islam lama dan laluan-laluan Islamisasi daerah Patani. Makam-makam Islam di Pasai daripada batu pualam asal Cambe. Baitur Rijal, perkuburan diraja yang pertama Kesultanan Aceh. Dan ada lagi lah beberapa tajuk-tajuk yang sekitar Patani di Thailand ke Brunei melalui Malaysia dan Sumatera di Indonesia. Ini antara lingkungan yang termasuk di dalam maritim Asia Tenggara ni lah. Bila aku tengok ni, yang tertariknya terbitan École Française. Dia bukan terbitan ni, dia tulisan pilihan. Tulisan pilihan terbitan. École Française d'Extrême Orient. Maknanya daripada Perancis dia punya kajian-kajiannya. Dan diterjemahkan dalam bahasa kebangsaan kita dalam bahasa kebangsaan kita bagus, dan diterbitkan oleh Jabatan Museum. Sebab bila aku tengok Perancis ni dan juga ada kena-mengena dengan makam-makam ni, aku teringat ada satu sarjana Perancis yang bernama Ernest Renan. Ernest Renan ni dia famous dengan satu makalah yang bertajuk What is Nation. So dalam What is Nation ni, kalau siapa-siapa yang boleh Google boleh baca, dia free dekat internet. What is Nation ni adalah satu makalah membincangkan, sebahagian daripadanya adalah tentang memory. Dan dia juga ada mengangkat persoalan tentang makam sebagai suatu alat untuk kita mengingati masa lampau. Menarik. Okey. Jadi buku ni boleh didapatkan di Kawah Buku. Harganya tak pasti. Boleh Maknanya kena check lah. Laman web kawahbuku.com lah. Yang keduanya adalah ini yang kita sedondon tadi ni. buku untuk manusia. Yang kita keluarkan, Kawah Buku keluarkan. Buku untuk manusia yang sememangnya buku tu adalah untuk manusia lah, kan? Manusia yang mengerti, manusia yang memahami, manusia yang ingin belajar, yang membuka hati nurani dia untuk menerima ilmu-ilmu, kan? Dan apa yang istimewa tentang baju ini ialah kita nak bagi kepada pembaca kita atau pembaca penonton, pendengar kita yang bertuah lah, kan? Dan mudah je nak dapat baju ni. Kita ada 3 baju yang akan kita bagikan kepada penonton kita. Dan aku rasa arahan yang sangat mudah untuk mungkin menjawab satu persoalan yang mungkin kau yang akan tanyakan berdasarkan daripada video-video yang telah kita bincangkan sebelum ni. Mungkin kau pilih satu soalan kau.
Aku rasa kalau aku nak pilih satu soalan, dia punya soalan dia pendek je lah. Tapi Soalan mudah-mudah je kau. Jangan Okey. susah-susah. Nanti tak ada orang nak jawab. Jawapan dia aku tak pasti mudah ataupun tak, tapi soalan dia pendek je. Dan jawapan dia memang ada di dalam siri-siri video kita lah, dengan tajuk yang spesifik. Jadi soalan dia adalah, apa itu historiografi? Ya, kita ada perbincangan tentang historiografi dalam perbincangan kita sebelum ni. Ya. Aku rasa banyak episod juga kita sentuh. 3 episod tentang historiografi. Jadi mungkin boleh mengulaskan berdasarkan daripada Ya, apa video yang telah kita perbincangkan. Kalau dapat buat satu esei ringkas, kita akan pilih di antara esei yang terbaik. Sekiranya banyak lah kan. Sekiranya banyak, kita akan berikan baju ini kepada mereka yang bertuah. Dan esei tersebut juga akan kita muatkan dalam blog di kawahbuku.com. Buku untuk manusia. Kita So jangan lupa untuk menjawab soalan, apa itu historiografi. boleh email kan ke podcast@kawahbuku.com. Dan aku rasa kita boleh buat dalam 2 minggu daripada sekarang lah kot. Cantik lah tu. Dari sekarang Okay. Betul. Jadi kita balik kepada perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan, kalau minggu lepas kita bincang tentang Funan. Aku rasa 3 episod kita bincangkan pasal Funan. Dan minggu ini mungkin satu kerajaan yang lain daripada Funan. Yang minggu lepas kau tak nyatakan kerajaan apa. Jadi Koi, silakan Koi, minggu ini apakah kerajaannya? Untuk minggu ini, dia macam suspense. Untuk minggu ini, kerajaan yang dipilih adalah Itu macam nak umum pemenang baju ni. Okey, dia keterkaitan lah. Dia ada keterkaitan juga dengan Funan. Mungkin aku boleh mengimbas kembali perbincangan awal kita di episod pertama tentang Funan. Kita ada 3 episod. So di episod pertama tu, aku ada membangkitkan tentang motivasi pengkaji-pengkaji di Indo-China khususnya pada zaman-zaman dahulu lah. So salah satu motivasinya adalah untuk mengetahui asal-usul dan susur galur Angkor Wat. Jadi Angkor ni, satu Angkor Wat lah. Angkor Wat, Angkor Thom kan. Angkor ni kalau kita pernah pergi ke Cambodia, dia satu kompleks yang besar. Dan pengkaji-pengkaji ni merasakan bahawasanya Angkor ni tidak muncul di dalam vacuum. Jadi ada susur galur sejarah yang mendahului Angkor. Jadi kita dah jawab dah persoalan salah satu daripada kerajaan yang mendahului Angkor, iaitu Funan. Jadi untuk episod kali ini, kita akan meneliti pula Chenla. Dia sebuah kerajaan juga kan? Dia sebuah kerajaan, tetapi yang menariknya untuk aku tentang Chenla ni sebab dia ada berbagai versi. Seperti mana Funan juga, dia ada berbagai versi. Dia punya pandangan daripada pengkaji-pengkaji, sama juga dengan Chenla. Dan rujukan aku kebanyakannya daripada Coates lah. Daripada Coates ya. Dan Coates ni pun sebenarnya dia mengambil daripada catatan daripada China, kan? Jadi catatan daripada China ni kita kena faham juga, dia bukan hanya satu catatan, sebab catatan-catatan China ni dia ada buku-buku dia. Contohnya dia ada buku History of Tsang. Contohnya History of Liang, History of Sui. Yang ini aku pun tak begitu faham sangat apa yang dimaksudkan dengan, mungkin dalam bahasa Cina lah, tapi ini sudah diterjemahkan. Jadi maknanya mungkin catatan tu mengikut dinasti-dinasti. Aku nak tanya kan. Okey. Yelah, daripada Funan tadi pun kita melihat kepada catatan-catatan Cina. Sedangkan antara perbincangan juga kita daripada minggu-minggu lepas adalah bagaimana Funan itu sendiri menerima pengaruh daripada India. Ya, betul. Kan? Ya. Tetapi tidak ada mana-mana catatan daripada di sebelah benua India untuk diambil kira dalam Ya, betul. Aku rasa itu sangat menarik. Aku pun kadang-kadang tertanya-tanya juga kan. Dia kebanyakan negara di sebelah Asia Tenggara ni, termasuk juga Malaysia, Indonesia, Thailand, Burma, dia lebih dekat dengan pengaruh India. Dengan India, dan juga banyak dipengaruhi oleh idea-idea India. Tetapi tidak ada catatan-catatan yang ditemui di India pada zaman itulah. Adakah disebabkan tradisi pendokumentasian Aku yang rasa pernah kita bincang? Aku rasa itulah. Kemungkinan sebab Cina ni dia ada tradisi yang lebih lama di dalam mendokumentasikan secara bertulis. Dan kemudian kita kena ingat juga,
kertas. Ya, betul. Sebagai salah satu daripada alat alat untuk kita menulis tu dia mesti ada kertas. Jadi kertas tu dicipta di China. Jadi itu juga mungkin membantu kenapa ada catatan-catatan di China dan tidak ada catatan-catatan di India, walaupun India yang banyak membawa pengaruh idea ke kerajaan-kerajaan lama di Asia Tenggara. Jadi berbalik, Make sense. mungkinlah. Ini andaian, satu andaian. Jadi mungkin pentadbiran di China, pemerintahan kerajaan di China tu mungkin dia lebih kompleks lah, lebih rumit. Jadi mungkin juga birokrasi dia lebih canggih. Jadi biasanya bila birokrasi lebih canggih tu, dia akan ada sistem untuk menyusun dan mengumpulkan maklumat-maklumat. Kan? Mungkinlah. Dan ini juga satu andaian aku. Jadi kita berbalik-balik kepada perbincangan kita tentang Chenla. Okey. So untuk perbincangan tentang Chenla ni, macam aku kata tadi, catatan-catatan Cina ni dia ada banyak versi. So salah satu daripada versi dia yang aku temui dalam Allah, jatuh pula. Yang aku temui dalam Coates ni, ini salah satu daripada buku rujukan aku lah. Dia mengatakan bahawasanya sebab dia ada keterkaitan antara Funan dan juga dengan Chenla. Sebab dia muncul di dalam catatan Cina ni bersama-sama, tetapi di atas alasan yang berbeza. Maksudnya lebih kurang macam ni, kan? Lebih kurang macam ni lah dia punya ayat yang aku baca dalam buku Coates ni, kan? Pada lebih kurang pertengahan abad ke-7, aku tak pasti dia punya abad nombor dia tu yang sebetulnya berapa, tapi lebih kurang macam tu. Ada dalam satu abad tu, mungkin pertengahan abad ke-7 tu, Funan diserang oleh Chenla. Dan kemudian dikatakan bahawasanya dulu ni Chenla ni adalah suatu kerajaan yang dinaungi oleh Funan. Tapi kemudiannya dia dah jadi besar, dia jadi kuat dan akhirnya dia menyerang dan menundukkan Funan. Kan? Jadi dia ni macam pengganti kepada Funan lah. Kan? Tetapi ada satu lagi catatan yang ini ni ditemui oleh Michael Vickery. Michael Vickery ke? Sekejap aku nak check tengok. Sebab yang ni journal Yang ini journal. Ya betul, Michael Vickery Michael Vickery ni dia ada suatu rencana dia, artikel dia di dalam suatu jurnal Perancis. Tajuk dia mungkin boleh semak. Untuk aku yang ini penemuan yang aku rasa sangat menarik lah. Bila aku baca tu, menarik. Sebab dia adalah suatu terbitan tahun 2003-2004. Jurnal tu 2003-2004 Agak lebih ni lah. Lebih terkini lah. Kalau macam Coates ni tahun 1964 dia punya French edition, English edition 1968. Yang ini yang aku baca jurnal dia dalam phone aku ni 2003-2004 So 40 tahun lebih kurang. So ada satu versi tadi yang mengatakan bahawasanya Funan ni diserang, kan? Dan kemudian dia kejatuhan daripada Funan tu dan dia digantikan dengan Chenla. Tetapi Vickery ni menemui pula satu lagi catatan yang melihat bahawasanya dalam catatan Cina yang mana dua-dua ni sama-sama wujud. Pada zaman yang lebih kurang sama. Mungkin Funan mendahului, kemudian muncul satu kerajaan baru iaitu Chenla, tetapi kedua-duanya sama-sama wujud. Kan? Jadi argumen daripada, maknanya hujah daripada Michael Vickery satu lagi mungkin kita boleh tambahlah. Michael Vickery ni dia pernah mengajar di University Sains Malaysia. Dia ni expert tentang Cambodia. Kalau siapa-siapa yang Google Michael Vickery, dah meninggal dah kan. Michael Vickery ini 2017 kalau tak silap aku, dia antara orang yang expert lah tentang sejarah Cambodia. Jadi dia mengatakan bahawasanya Chenla dan Funan ni adalah saling terkait. Kerana salah satu daripada hujah dia adalah pemerintah daripada Chenla ni adalah juga keturunan ataupun cucu daripada Raja Funan yang terakhir. Kalau tak silap aku, nama dia Rudra Varman. Kemudian pemerintah di di Chenla pula, iaitu cucu kepada raja yang terakhir di Funan tu. Nama dia ada dua. Sebab nama ni pun
Sebab catatan berbeza-beza kan. Ada yang kata Bavaraman, ada satu lagi nama kata Citrasena. Lebih kurang macam tu. Nama ni adalah nama-nama Sanskrit lah. Nama-nama Sanskrit ni adalah nama yang biasa. Tak kira lah kau daripada mana pun, kalau kau ada pengaruh Sanskrit, biasanya nama raja-raja kau akan ada beberapa raja yang nama dia nama Sanskrit. Kan? Jadi, dia mengatakan bahawasanya Chenla ni adalah kesinambungan kepada Funan. Dan Angkor adalah kesinambungan daripada Chenla. Jadi kita bermula tadi kita bermula masa awal-awal tadi untuk mencari motivasi kepada kajian ni lah. Kajian ni Susu Galuh pada Angkor. Jadi Michael Vickery tapi dia berbeza dengan Kodes. Kodes ni melihat dua kerajaan yang berbeza, tapi Michael Vickery melihat ada kesinambungan. Jadi Funan, selepas Funan dia pergi kepada Chenla. Maknanya pemerintahan tu diganti dengan Chenla, terdapat satu kesinambungan, dan kemudian selepas beberapa period yang lama pula baru muncul Angkor. Jadi Angkor ni dia tidak muncul di dalam keadaan yang vacuum. Dia muncul adalah hasil daripada kesinambungan warisan lampau. Ya, maknanya ada kerajaan-kerajaan sebelum daripada Angkor itu, yang kalau kita sebut tadi Funan, dan kemudian dia berkesinambungan dengan Chenla, dan kemudian kesinambungan seterusnya lah yang menjadikan dia Angkor. Kan? Yang ini versi daripada Vickery lah. Dan Vickery ni rasanya dapatan dia lebih terkehadapan kan, dibandingkan dengan Codex. Tetapi macam mana kita bincang, sebab kedua-dua kerajaan ni, iaitu Funan dan Chenla ni, dia punya penemuan-penemuan yang bersifat tulisan tu itu kurang. Kalau Funan memang tak adalah, hanya muncul kemudian. Even waktu waktu penulisan ni maksudnya belum ada prasasti ataupun apa-apa. Pada Chenla tu dia dah ada prasasti, tetapi prasasti dia tu bukan sesuatu yang kita dapat maklumat yang menyeluruh tentang bagaimana keadaan dia, apa semua. Itu kita tak dapat. Yang banyak dia orang ambil ni, pengkaji-pengkaji ambil daripada catatan Cina. Tetapi yang menarik untuk aku kan, sebab kita ada bincang masa episod yang lepas tentang siapa Funan kan. Jadi siapa Funan ni tak dapat nak ditentukan. Ada orang kata Melayu, ada orang kata Mon, ada orang kata Khmer kan. Tetapi ianya sesuatu yang tak dapat diputuskan secara tuntas. Chenla pun pada pandangan aku lah, daripada bacaan-bacaan aku, lebih kurang sama, tetapi dia ada unsur-unsur Khmer. Kenapa dikatakan ada unsur-unsur Khmer? Sebab ada prasasti-prasasti yang ditemui di kawasan-kawasan yang dulunya adalah wilayah Chenla dan juga lebih kurang Funan. Bila Funan bila Chenla menggantikan Funan, ditemui prasasti dalam bahasa Sanskrit. Tetapi ada juga beberapa perkataan tu, bila linguistik lah, orang yang memang mahir dalam bahasa dahulu kala, dan juga epigrafer lah yang mengkaji, yang mengatakan bahawasanya ada istilah-istilah Old Khmer. Old Khmer ni maknanya bahasa Khmer tua lah. Tetapi kebanyakannya dalam Sanskrit lah. Dalam Sanskrit ni kita tahulah, kebanyakan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ni, tak kira lah daripada Sumatera ke, Semenanjung ke, even di Malaysia kan, ada beberapa prasasti dalam bahasa Sanskrit. Lingua franca pada kita. Maknanya lingua franca elit lah. Yang elit ni adalah bahasa Sanskrit. Tapi bila masuk kepada Chenla ni, ada dikatakan oleh Michael Vickery ni, ditemui prasasti-prasasti ataupun batu bersurat yang di dalamnya terkandung beberapa perkataan Old Khmer. Yang ini ni aku rasa kita pun hanya mengutip mengutip dan daripada buku lah. Dan aku rasa dia bukanlah yang satu benda yang perlu dititik beratkan dalam intipati perbincangan kita tentang nak menghujahkan siapa pula kan Chenla ni, melainkan hanya dengan beberapa bukti yang ada. Mungkin barangkali itulah kecenderungannya, lebih cenderungnya ke arah Khmer lah. Begitulah. Yang begitulah, tetapi itu pun kalau mengikut Vickery ni, dia kata moving towards the understanding, maknanya menuju kepada kefahaman bahawasanya Chenla tu adalah juga kerajaan Khmer. Tetapi macam kita bincang minggu lepas tu, mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan itu. Sebab kalau kita masuk kepada sejarah idea
kan? Seperti mana yang kita bincangkan pada episod lepas, persoalan tentang etnik bangsa mungkin pada zaman itu bukanlah sesuatu yang penting, kan? Okey Koi, aku rasa perbincangan tentang Chenla menarik suatu transisi sebelum ke Angkor daripada satu Funan. Sebenarnya Funan nama yang besar. Benar Dan besar, Chenla ini aku rasa Tak banyak lebih maklumat, ya, betul. Dan tak banyak maklumat tak dan banyak maklumat. jarang kita dengar pasal Chenla. Jadi dia adalah satu transisi untuk kalau ikut kata Vikri. Bakery tadi daripada Vikri, Funan nak pergi Angkor, kita Chenla ada berada di Chenla. tengah-tengah tu kan. Sebab ada beberapa artifak tu, sebab memandangkan tidak ada teks yang daripada bahasa tempatan. Jadi bila dia tengok artifak daripada pre-Angkor, dipanggil pre-Angkor, ada persamaan dengan di Chenla. Okey, Ada Koi. persamaan lah. Menarik perbincangan kita hari ini. Dan sekali lagi lah, aku rasa kita kena remind, Okey. kita Pegang ingat sikit. balik kawan-kawan, dapatkan buku untuk manusia, t-shirt yang dikeluarkan oleh Kawah Buku dengan menjawab persoalan yang telah Mak Koi berikan tadi, apa itu historiografi, Ya. dan emailkan esei ringkas kepada podcast@kawahbuku.com. Boleh tonton balik video-video kita sebelum daripada ini. Tak semestinya jawapan itu berdasarkan video tersebut, boleh perlu ada elemen-elemen yang menarik lah. Aku rasa kalau nak kritik pun lebih bagus. Ya, Sebab kita mengalu-alukan kritik. Lagi orang kritik, lagi tajam lepas pada tu kita punya penghujahan. Emailkan kepada podcast@kawahbuku.com. Dan apa pun kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Layari www.kawahbuku.com dan dapatkan buku-buku menarik terbaik pilihan anda. Terima kasih Koi. Terima kasih, Tan.